contoh 9 kita buat lah. Kita tengok contoh 10. Terdapat senarai nilai jarak dari rumah ke sekolah bagi 5 orang murid akan mendapat membantu cari jarak paling panjang diambil murid untuk datang ke sekolah. Okey. Ni dia punya tu cara dia. Ni tadi kalau jarak terpanjang kita guna negatif 1 tolak. Okey, kita tetap selalu kalau kamu tengok dia lebih kurang macam yang ni lah. Okey. Ni dia nak maksimum tadi kan. Nak nombor maksimum. Ni dia nak jarak terpanjang. Jarak terpanjang. Okey. Jadi dia bagi senarai. Ni samalah senarai tu. Maksud teacher kalau kamu tengok ni dia lebih kurang sama macam yang nombor 9 tadi. Okey, cuma bezanya ni dia akan bagi kamu dia punya wording dia panjang sikit lah. Kita tengok sekejap. Harapnya ayat ni boleh terangkan, boleh kamu lebih faham lagi lah yang dia punya coding. Coding dia macam lebih kurang semua yang sebelum ni juga. Okay, bila kita nak maksimum, kita bagi nombor yang negatif dulu. Okay, permulaan dia tu sebagai negatif 1. Okay, ni senarai dia. Bilangan jarak, maksudnya berapa data tu, jarak dot length. Okay, sebab pemboleh ubah je nama jarak, so digunalah jarak dot length. Okay, kalau yang sebelum ni kita guna no kan, jadi no dot length. Okay, for I sama dengan kosong. Okay, I kosong ni, I ni sebenarnya fungsinya untuk mengira indeks nombor ataupun nak tengok data mana dulu. Okay, so kita akan tengok data kosong dulu. 0, 1, 2, 3 sampai 4. Okay, so dia kata I kosong kurang daripada bilangan jarak iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okay, I tambah-tambah. Okay, ini pun teacher dah ulang semalam. Tolong ambil tahu ni macam mana kita nak guna ni. Okay, nilai permula. Ini had dia dan ini cara dia nak anjakan dia, iaitu daripada I nilai pertama nak pergi nilai kedua, dia buat macam mana, tambah 1 ke tambah 2 ke. Okey, tu. Jadi I tambah-tambah ni maksudnya I tambah 1. Jadi dia pun masuk. Sekarang dia penuhi syarat, dia pun tengok syarat kedua pula. Okey, if jarak kosong lebih besar daripada jarak terpanjang tadi, kita bagi dah negatif 1. Okey, kalau kosong ialah 10 lebih besar dengan 1, so dia akan ambil yang ni lah. So jarak 1 tu jadilah sama dengan, jarak terpanjang tukar jadi 10. Okey, dia akan jadi 10. Jadi I sekarang I jadi 1. Okay. Bila keluar sini dia kalau while dia akan ada tulis nyataan situ, sebab kalau while dia hanya ada satu syarat je dia bagi. Okey. Nilai permula dia kalau while dengan for nak kata sama tak, lebih kurang sebab dia dua-dua ulangan kan. Okey, while dia ada satu syarat je. Sini je. Okey, kalau for dia ada 3 argument. Satu permula dia ataupun nilai awal dia, kemudian dia punya had dia, dan kemudian cara anjakan dia. Kalau while dia ada satu syarat je, biasanya dia kata while y tak sama dengan kosong contohnya, kan, syarat dia. Anjakan dia ke syarat dia yang lain-lain tu semua biasanya dia akan duduk dalam arahan yang lain lah. Okey, jadi dia akan ulang lah macam sama, serupa je. Rasa teacher tak perlu explain pun tak apa. Okay, tapi teacher explain jugalah sikit. Okay, lebih semua. Maksudnya bila nak dapat maksimum ni, kita bagi jarak negatif 1. Jarak yang paling rendah dulu. Okay, waktu. So, dia akan akhir sekali jawapannya jarak terpanjang diambil oleh
murid ke sekolah di antara 5 murid ialah dia akan dapat jarak terpanjang. Samalah macam semalam juga. Jawapan dia adalah 12 km. Okey, 12 km. Tu. Jadi kalau katalah soalan keluar, dia akan tukar yang ni je. Tapi kalau kamu tak tahu apa yang dia buat, tak tahu nak jawab juga. Tapi gini, kamu ingat bila kalau dia suruh katalah dia suruh kamu berikan output bagi atur cara berikut. Jadi kamu kena tengok ni lah. Ni dokumen .write ni kat mana. Okey, yang mana dia kena cetak tu, kena tahu kat mana. Okey. Dan bila kalau ada if else ni, kamu kena ambil tahu juga bila masa dia perlu cetak. Okey, bila masa dia perlu papar tu. Okey. Ni cetak alih dia. Okey, cetak alih dia ada, ingat ni, bila ada diamond mesti dia ada benar dan palsu. Bila ada diamond, dia tak kira dia sama ada if else ataupun dia for ataupun dia while, dia mesti ada benar dan palsu. Hak benar dan palsu ni pun samalah. Baru ni kamu exam kamu pun kalau tak ada ni benar palsu ni pun boleh mempengaruhi markah kamu. Okey. Ni saya beritahu sikit untuk biasanya kalau soalan kata cetak alih, dia akan bagi inilah mula dan tamat sebagai satu markah. Kemudian flow dia mesti ada markah. Flow ni tolong jangan buat kesalahan yang orang kata careless mistake. Dia anak panah ni penting dia. Kalau dia berbeza kalau line sini saja ataupun line gini. Dia berbeza. Dia tak anggap benda tu sama. Okey. Orang tak tahu kamu nak pergi mana. Walaupun dia hanya satu line gitu. Okey, dia tak boleh lah. Ni dia memain peranan penting juga untuk dapat markah untuk maksudnya dikategori sebagai betul cetak alih kamu tu. Dia panggil aliran tu. Okey, tu. Kemudian sebab dia ada for, okey, mestilah dia ada satu anak panah yang akan bawa dia naik atas. Okey. Okey, untuk tadi maksimum, bila nak cari nilai maksimum, kita gunakan -1, iaitu kalau kamu pasal nak cari maksimum, kita bagi nilai awal nombor yang rendah dulu. Okey, tapi kalau nak cari nombor yang minimum, okey, dia bagi nombor yang besar. Okey, dia bagi nombor yang besar untuk nilai minimum. Okey. Jadi cara dia pun sama juga, lebih kurang sama. Contoh sebelah ni, okey, lebih kurang sama je, sama dia punya cara dia. Cuma bezanya dia guna nombor minimum. Okey, dan kamu tengok ni syarat dia pun sama ni lah. Ni simbol dia, betul tak? Sama lain kan, dia tukar. Lebih tadi lebih besar. Ni. Ni. If jarak lebih besar. Ni if nombor lebih kecil. Tu yang beza dia. Okey. Hak lain tu sama je. Bilangan nombor sama dengan no.length. Ini deh. Ni jangan tak tahu pula ni. Kenapa no.length ni? Ni dia ambil nama pun boleh ubah. Letak dot. Jadi sama dengan length. Jadi dia akan kira ada berapa data ni. Okey. So kalau kamu tengok slide ni, dia ada nombor negatif tu kan. So dia nak cari nombor minimum dah. So dia akan bandingkan lah setiap satu tu semua. Sama juga macam cara sebelum ni. Okey, dia akan buat satu persatu. Bila dalam coding dia tak ada super yang teacher bagi ke kamu tu, dia ada dokumen write kat sini kan. Okey, yang ni tak ada. Maksudnya bila benda dia hanya menyimpan nilai sahaja. So nilai yang terakhir tu yang akan dia catatkan kat sini. Okey, so no minimum dia adalah -1. Okey, boleh faham setakat ni? Kalau kamu faham yang 9, 10 tu, sebelah ni tak ada masalah teacher. Benda ni sama je. Okey. Ingat tu nilai permula, had dia, dan ini adalah cara dia punya pergerakan nilai I tu. Okey. Okey, ini cetak alih dia sama lebih kurang
Okey, biasanya kalau bila lebih kurang sama, biasanya dia akan ubah hanya itulah sama ada hak ni. Kemudian nilai tadi, nombor minimum dia yang diubah. Yang lain tu lebih kurang sama aja. Kita proceed. Contoh 12, kamu baca ke tak? Kalau kamu dah baca sebelum ni, maksudnya mudahlah kamu nak faham. Teacher laju pun tak ada masalah. So, kita dah masuk tajuk apa tadi? 10 dan juga contoh 11. Okay, sebelum kita sambung, ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada, tadi kita sambung 7, contoh 12. Okay. Berat beg sekolah dalam senarai. Berat paling ringan. Okay, samalah ni. Berat paling ringan maksudnya yang paling minimum. Paling minimum. Okay, sama juga dia akan bagi permulaan dengan berat paling ringan ialah 99. Okay. Ni teacher ulang sekali lagi. Nak macam mana, kenapa berat dot length? Sebabnya nama tata susunan tu ialah berat. So, tu jadi berat dot length. Okay. Kemudian ni pun sama. Okay. Hak ni syarat dia sama je ni. Sebab kita nak I ni kawalan untuk dia nak pergi satu persatu data dalam tata susunan. Mula-mula I sama kosong, dia akan tengok sini. I sama 1, dia tengok sini. Itu sebab tu dia punya hak ni tak berubah ni. I kurang daripada bil berat tu tak berubah. Simbol ni tak berubah. I tambah-tambah ni pun tak berubah juga. Sebab kita nak tengok satu persatu. Kalau kita buat I tambah 2, so dia akan skip pula satu line, satu data. Jadi tu tak nak. Sebab tu dia tulis I satu-satu, dia akan pergi bermula indeks 0, indeks 1 dan seterusnya sampai indeks nombor 4. Okey, bilangan berat tadi, bil berat tadi ialah 5 sebab ada data dia 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 6. So, dia akan jadi 6. So, dia akan kira sampai indeks sampai nombor 5 lah. Okey, dan akhir sekali dia akan keluarkan di kalangan 6 murid beg paling ringan ialah, so dia akan keluar nombor 2 lah. Okey. Nombor 2. Hak tu paling ringan. Ada soalan setakat ni? Oh, laju. Boleh laju ni. Sepatutnya kamu baca sendiri pun boleh ni. Okey. Ni carta alih dia. Carta alih dia kalau kamu perhatikan sama je dah. Cuma yang berbezanya tadi itulah. Tadi dari segi datanya tadi ada 5, sekarang ada 6. Kemudian dia punya masalah dia berbezalah. Tadi nak cari apa tadi? Jarak. Bukan jarak panjang. Tadi nak cari, ni cari beg paling ringan. Hak ni nak cari nombor terkecil. Okey. Dia punya keyword tu tengok. Sama ada minimum ataupun maksimum. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan. Okay. Kita tengok pula min. Min ni sebenarnya apa? Jumlah bagi bilangan. Kita tengok dulu apa dia maksud dia min. Nanti teacher nak suruh kamu buat ni deh. Tapi teacher tengok ada 20 minit lagi ni. Teacher terangkan dululah. Ni min ni contoh 13. Okay. Min merujuk kepada purata nilai dalam sesuatu nilai dalam suatu senarai nilai. Purata nilai dalam suatu senarai nilai. Untuk mendapatkan purata yang berikut ialah langkah perjalanan. Jumlahkan nilai-nilai dalam senarai tersebut. Okay, kalau dalam nilai tu ada 2, kemudian ada 3, ada 6, ada 10. Ada apa lagi? Ada 17. So, dia kata jumlahkan nilai-nilai dalam setiap senarai nilai tersebut. So, dia akan tambahlah semua ni. Tambah, dan tambah. Kemudian dapatkan bilangan nilai yang terdapat dalam senarai dia. So, dia akan dapatkan dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi bilangan dia ada 5.
Dan nilai min dikira dengan membagikan nilai jumlah dengan bilangan nilai terdapat dalam tu. Senang cerita kira tu purata lah sebenarnya. Purata kalau ada 10 nombor macam kamu punya markah exam kamu kan. Kalau zaman dulu lah dia kira campur semua markah apa dia kira purata markah berapa. Okey. Kalau nak kira apa nama dia tu? CGPA yang pun sama jugalah, dia tambah semua apa dia bagi. Okey, dia bagi tu ataupun dipanggil purata. Jadi hak tu ni min tu maksudnya yang ke apa dia? Okey, nilai purata. Okey, 7.13 menunjukkan proses mendapatkan nilai purata bagi sebilangan nombor. Nombor dimasukkan oleh pengguna secara atau cara dan seterusnya atau cara akan mengenai nombor berikut tersebut. Purata akan dikira dengan menggunakan formula purata sama dengan jumlah bagi dengan bilangan. Untuk mengira nilai purata, nilai jumlah dan bilangan perlu diperolehi dulu. Okey. Dia kata untuk mengira nilai purata, nilai jumlah dan bilangan perlu diperolehi dahulu. Formula bagi jumlah ialah jumlah sama dengan jumlah tambah no, manakala formula bilangan ialah pembilang campur 1. Okey, nak tahu dia kata nak kira purata mesti tahu jumlah dan perlu diperolehi dahulu. Jumlah dan bilangan perlu diperolehi dahulu. Okey, jumlah maksudnya tadi dah nak tambah nombor setiap satu tu. Jumlah tambah no. No tu apa dia? No manakala okey, jumlah tambah no maksudnya ni nombor pertama, lepas tu tambah nombor yang kedua, tambah nombor yang ketiga gitu dah. Okey, bilangan ialah pembilang tambah 1. Okey, so kita tengok dia punya coding pendek coding dia. Okey, dia kata var no. Ni dia guna coding untuk masukkan maksudnya pengguna yang masuk ni guna while ni. Dia guna pengguna masuk bilangan, bukan kita tentukan berapa. Okey, contohnya HTML body var nombor ni nombor yang kita nak tengok, maksudnya nombor yang pengguna akan masukkan. Okey, pengguna akan masukkan pembilang. Dia akan kira berapa banyak data yang kita masukkan. Ulang sama dengan false. Ini dia gunakan boolean tadi. Okey, false. Jumlah sama dengan kosong. Okey, bila kita nak buat formula jumlah ni, kita mesti ada nilai pemula. Nilai pemula ialah kosong. Purata pun sama deh. Mana purata? Ni pun sama. Bila kita ada, bila benda kita nak guna sebagai pengiraan, kita mesti ada nilai dia yang mula-mula sekali. Okay, sebab tu dia declare jumlah sama dengan kosong, purata sama dengan kosong. Okay, so dia kata do. Okay, maksud do ialah dia akan buat terus ni. Dia terus buat tanpa dia melihat syaratnya terlebih dahulu. Okay, dia akan buat terus. Maksudnya bila kamu run sistem ni, dia akan masuk macam mana pun dia akan masuk sekali. Okay, so dia akan prompt masukkan satu nombor. Okay, masukkan satu nombor dan nombor yang dia masukkan ni akan dimasukkan ke dalam pemboleh ubah no. Okay, pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Tadi pembilang nilainya adalah berapa tadi? Pembilang ni kosong. Kosong tambah 1. So, sekarang pembilang nilainya 1. Jumlah sama dengan jumlah iaitu kosong tambah dengan no. Nombor dia katalah kamu masukkan nombor pertama yang kau masukkan ialah nombor 10. So, dia akan jadi jumlah sama nilainya dengan 10. So, dia yang kata ulang. Okey, ulang confirm. Ulang sekali lagi. Okey. Ulang confirm ulang sekali lagi. Maksud teacher kalau dia kena jawab ke apa ni? Confirm ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Sekejap, kita tengok. Mengira bilangan dengan pembilang. Okay, kalau maksudnya kalau dia confirm sekarang ni ulang dia adalah false. Okay, kalau dia ulang sama dengan confirm ulang sekali lagi. Dia buat apa? Y ke? Kalau biasa kita buat
Y ataupun N deh. Y ataupun N. Sekarang ni ulang dia sama dengan tu nanti kita tengok dia keluarga apa dia sebenarnya. Okay, jadi kalau katalah dia nak sekali lagi, kalau dia sekali lagi maksudnya dia akan ulang lah. While ulang sama dengan true. Okay, while ulang sama dengan true. So dia akan buat lagi sekali. Dia akan berulang lah. Berulang selagi kita kata nak ulang sekali lagi. Okay, kalau tidak, dia akan stop. Bila dia stop, katalah dah isi dah markah 10 orang. Dah berisi dah 10 nombor. 10 nombor. Lepas tu dia akan terus pergi ke sini. So nilai purata, nilai jumlah yang terakhir tadi dia akan masuk kat sini. Nilai pembilang yang terakhir tadi dia akan masuk sini. So dapatlah nilai purata dia. So dia akan keluar kat sini. Okay. Tu cara dia kira min. Okay. Kita try sekejap. Kita try run ke dia. Contoh berapa tadi? Contoh 12. .html. Ni coding daripada buku teks tu dia kamu boleh copy je masuk dalam notepad ke, kamu boleh run selalu. Ni bukan PHP ni, dia .html. Run. Tu. Sekejap saya tunjuk deh. Dia tak masuk situ. Try. Okey, dia akan minta masukkan satu nombor. Dia akan keluar gini lah. Okey. So, dia akan masuk lagi nombor. Okey, bila kita cancel, so dia akan keluarlah nilai dia tu. Okey. Alright. Tu. Yang tadi tu teacher nak confirmkan dia bila coding tu tulis confirm ulang tu maksudnya dia memanggil tadi tu lah pop up menu tadi tu. Apa tadi dia dulu lah? Yes. Cancel Cancel ke apa keluar saat ni? Itulah. Maksudnya coding tu untuk keluarkan pop up menu saat ni tu. Dia tanya nak sambung lagi ke tak nak sambung lagi. Okay. Okay. So ni senang lah. Okay. Ni dia boleh. Jadi syntax ni kamu tengok. Syntax ni adalah untuk memasukkan data data maksudnya pengguna masukkan data ni. Pass int from pass int ni maksudnya integer. Okay, from maksudnya tadi itulah yang pop up menu tu dia panggil prompt Kemudian prompt maksudnya keluarkan output, keluarkan paparan ni prompt. Okay, ulang. So dia akan tanya tadi okay ataupun cancel. Tu okay ataupun cancel. 45 juga.
So, keluarlah jawapan dia 45 juga. Okay. So, hak tu untuk min. Okay, jadi kamu tahulah min, keyword dia min. Oh, dia keluar ni. Itu dia. Dia ada satu kawalan ulangan kat atas tu. Okay. Jadi tugasan kamu, senang je tugasan kamu. Mana tadi hilang dah. Contoh min tambah. Tugasan kamu buat hak ni, aktiviti 5, bina carta alih bagi satu aplikasi yang menjadi satu senarai kos membuat kuih bagi 6 jenis kuih. Ni kuih dia. Ini senarai jenis kuih dia dah ni. Okay, kos dia, kos. Kos kuih dia tu dan mencari serta memaparkan kos kuih yang tertinggi, maksimum dan juga minimum. Okay. Hak ni maksudnya kamu kena gabungkan lah. Maksimum dan minimum tadi tu. Okay, dia kena gabungkan. Carta alih kamu tu, dia bukan suruh buat coding dia. Dia suruh buat carta alih. Betul dah, carta alih. So, dia akan melibatkan, kalau hak ni, mana tadi? So, kamu kena gabungkan lah dua tu. Tadi, yakni tadi, okay, kalau yang paling mahal, dia kata kos yang paling minima dan kos paling tinggi deh. Kos tertinggi dan juga kos minima. Jadi, yang kamu akan buat ni adalah ada dua perkara, iaitu ada yang yakni yang paling ringan ataupun minima, dan juga ada yang paling berat. Tu. Ni. Ingat tu yang teacher ulang semula kamu. Kita boleh catat sini dah. Ni dia. Dalam aktiviti 5 ni dah, dia ada dua perkara. Kamu kena gabungkan untuk cari min, untuk cari maksimum. Gabungkan kedua. Okey. Senang je yang ni. Maksudnya kamu ambil yang dah ada tu, kita gabungkan saja. Kalau katalah nilainya tu kurang pada tu, kamu nak hantar dia gimana? Okey, nak hantar dia gimana? Dia nak pergi hantar maksimum ke nak pergi hantar minimum? Okey. Lepas tu nilai yang paling, nilai yang terakhir nanti, maksudnya yang last kali dia akan papar nilai minimum dan juga nilai maksimum. Okey. Rasa teacher kamu buat ni lah aktiviti 5 dulu. Tak lagi pening kepala pula. Try buat ni. Try buat. Esok teacher nak tengok. Esok lukis siap-siap. Lepas tu kita buka kamera masing-masing ke. Tak payah buka kamera masing-masing. Kamu snap picture je. Hantar dalam grup. Kita tengok hasil kerja kamu. Bukan nak marah kalau salah dia. Nak tengok kamu boleh. Pandai tak? Dia ni kira macam kamu mengaplikasikan lah. Okay, mengaplikasikan apa yang kamu dah tahu dan kita ubah suai benda tu menjadi satu benda yang baru.